الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Tuan Imam yang dikasihi, jawatan kuasa masjid, anak-anak qaryah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Tuan Imam ni dia pergi ke pejabat saya. Baru 2-3 hari ni dia pergi. Dia nak cakap pasal hal lain lah. Jadi saya duduk sibuk. Jadi PA saya kata ada Tuan Imam minta nak masuk sekejap. Dia kata tak apa, bagilah mai. Dia kata tapi tak boleh lama sangat lah, pasal nak selesai kerja. Imam masuk main sembang pasal dia kata dulu dah janji nak main masjid kami, tak main-main. Jadi saya pun kan dia pula umpan saya lagi, dia kata nak pergi buat gulai kawah ke apa tau. Jadi saya kata tak ada hari dah kot, kita tinggal 2-3 hari ni nak puasa ni. Tengok saya sebenarnya besok ni saya ambil cuti, saya nak jalan sikit. Jadi tak ready lah. Jadi malam ni kena main. Saya tak apa, ada satu hari malam ni kosong. Jadi saya pun tengok selit lah. Program ni agak mengejut lah. Minta maaf nak karya ni, saya main kampung mengejut ni. Tapi Dan, saya tengok Dan bubuh poster tu okey lah. Kita bahagikan program kita malam ni kepada 2 bahagian. Saya cakap sikit, lepas tu kita buka sisi soal jawab. Kerana namanya pun program soal jawab kan. Jadi ringan sikit, tak payah ceramah. Orang tanya hak mana kita boleh, kita jawab, tak boleh jawab wallahu alam lah. Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita agama. Agama yang Allah turun ni satu agama yang rahmat. Sebelum daripada Islam yang turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam ni telah turun dah kepada nabi-nabi lain. Yang ada pada Nabi Adam, yang ada kepada Nuh, kepada Ibrahim, kepada para nabi alaihi wassalatu wassalam, semuanya Islam. Dari segi akidah dia tak boleh berbeza. Akidah dia mesti sama. Dulu pun Nabi-Nabi cerita tentang syurga dan neraka, lah pun Nabi Muhammad pun cerita yang sama. Taklah kata dia cerita dulu ada malaikat, kemudian cerita tak ada pula malaikat. Kerana benda ni, benda yang akidah ni, benda yang duk tang tu dah. Tak boleh berubah lah. Kalau saat kita kata ada, saat tak ada kepada benda yang tetap, maka itu namanya cakap yang berubah-ubah, yang mustahil bagi suatu agama yang benar. Tetapi ada perkara yang tak sama antara Nabi-Nabi ni. Antara yang tak sama ialah di dalam pengamalan syariat. Kita kira dalam bahasa mudah ni, dalam fiqh, cara semayang, cara bersuci. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, dalam banyak keadaan kaum terdahulu, khususnya Bani Israel, Allah Ta'ala turunkan undang-undang yang agak berat kat mereka. Sebab mereka nakal. Mereka suka challenge para Nabi. فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ أَهَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ. Karena disebabkan kezaliman orang Yahudi, Tuhan haram kepada mereka benda-benda yang baik-baik. Allah bagi undang-undang susah mereka. Nak taubat pengikut Nabi Musa kena bunuh diri. Sebab layak buruk sangat. Dan para Nabi ni diturunkan kepada kaum mereka khusus. Nabi Musa alaihi salam untuk Bani Israel. Wa kana an-nabi, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kana an-nabi ila qaumihi khassah wa bu'istu ila an-nasi 'amma. Nabi dulu dihantar pada kaum yang khusus. Aku ni dihantar untuk seluruh manusia.
Nabi yang akhir ni, yang rahmat ni, yang Tuhan datang. Tuhan ceritakan sifat dia ini antaranya di dalam suratul A'raf. Allah Subhanahu wa taala sebut. Allah Taala cerita tentang rahmat Tuhan. Allah kata, "Wa rahmati wasi'at kulla syai." Rahmat aku ni meliputi semua segala-galanya. Fasa'aktubaha lilladzina yattaqun. Aku kan tulis rahmat ni kepada orang-orang yang bertakwa kepada dia. Kepada orang yang bertakwa, wa yu'tuna zakah wa hum bil akhirat wa hum bi ayatina yu'minun. Orang yang menunaikan zakat dan orang-orang dengan ayat-ayat kami ini mereka beriman. Siapakah walladzina hum bi ayatina yu'minun? Orang-orang yang dengan ayat kami ini mereka beriman. Siapakah orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Allah ni? Allah tafsir, Allah huraikan sendiri dalam kitabnya. Hak ni saya nak sentuh sikit, lagi saya buka soal jawab. Allah kata, orang yang beriman, walladzina hum bi ayatina yu'minun, orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami ni, dia ciri dia beriman dengan siapa? Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Yaitu orang-orang yang beriman dengan Ar-Rasul, An-Nabi, Al-Ummi. Ar-Rasul maksud dia diutuskan. Beriman dengan Rasul, lagi Nabi. Kita kata Nabi-Nabi ni dia nabak, daripada nabak. Kita akan baca amma yatasaalun anin naba'il azim. Nabak ni hak dapat berita. Nabak. Jadi Nabi ni dapat berita. Berita dia dapat daripada mana? Dari langit. Yakni dia dapat dari Allah Azza wa Jal. Sebab tu siapa yang mengaku kata dia Nabi, artinya dia kata dia dapat wahyu lah. Rasul maksud dia diutus, dia wakil Tuhan. Dia wakil Tuhan kepada manusia. Ar-Rasul, An-Nabi, Al-Ummi. Al-Ummi maksudnya dia tak boleh membaca. Dan dia tak boleh menulis. Orang Syiah tak setuju ni. Tapi kenapa Tuhan duk ulang ummi ni? Dalam hadis Nabi kata, nahnu ummatun ummiyah, la naktub wa la nahsab. Kami umat kita umat yang ummi. Kita tak tulis dan kita tak hisap. Sebab Allah Ta'ala antara hikmahnya dia nak tutup supaya orang tak tuduh kata Nabi Muhammad ni dia duk baca kitab Taurat, Injil, duk pergi belajar. Lepas tu dia pergi buat Quran dia sendiri. Yang ni orang tak boleh tuduh. Sebab dia tak boleh baca. Dan memang orang tahu dia tak boleh baca. Dan dia tak ada berguru. Sebab tu kalau Allah utuskan Rasul tu di kalangan orang Rom, orang kata Rom, mereka memanglah di Kristian duk baca Taurat, Injil. Mereka pun kerajaan besar, pandai, mengaku jadi Nabi, nak kuasai orang lain lah. Kalau daripada Parsi, sama juga. Tapi bila Allah utuskan daripada orang kampung Mekah, bandar lah, tapi bandar cara Mekah tak sama, bandar Mekah. Yang mana hidupnya secara sistem, tribal system, hidup secara kabilah, tak ada kerajaan yang tersusun. Tiba-tiba mengaku jadi Nabi. Bawa mari benda-benda yang ajaib. Bawa benda-benda yang ajaib. Mengaku jadi Nabi. Bukan senang. Bawa perkara, kalau mengaku sekarang aku jadi Nabi, semua orang boleh mengaku. Bawa Quran. Yang kalimat pada orang Mekah itu ada kehebatan di dalam bahasa Arab ni. Tapi tak boleh nak challenge Quran ni. Padahal Allah Ta'ala cabar supaya buat satu surah. Surah pendek Inna a'tainakal kautsar. Pun geng-geng tu tak boleh buat. Kalau buat dia tak jadi. Macam Musailamah buat. Al-fil wa ma huwal fil lahu qamtun tawil. Gajah, apa itu gajah? Gajah belalainya panjang. Tak ada makna. Bunyi macam sedap lah. Tapi makna tak ada.
Ha? Nabi bawa. Sebab itu, orang Mekah, bila dia tengok, dia tak tahu macam mana Muhammad ni. Dia tak kata Muhammad ni pergi ambil daripada ahli kitab. Tak ada siapa tiru. Tak ada siapa kata. Dan geng-geng Yahudi yang lawan Nabi pun tak pernah kata, dia tiru daripada kami. Dia tak kata. Dia pun kata, hada sihrun mubin. Ini adalah sihir yang nyata. Pasal apa kata sihir yang nyata? Pasal tak tahu macam mana dia boleh hukum yang benar ni. Saya buat contoh dalam kelas tafsir. Orang kampung dulu, orang tua-tua dulu, bukan semua lah. Orang kena penyakit kanser, zaman doktor tak ada, sakit perut. Pergi kat Tok Bomo ni dia tak tahu. Dia tengok, pergi dia tekan, dia tengok, pergi sakit perut kembung. Dia kata yang ni hantu ayah. Pasal dia senang, dia tuduh hantu senang kan. Hantu nak balas balik tak boleh kan. Hantu duk geram begitu, kata tak guna, berarti sikit-sikit tuduh kita, tuduh kita. Dia tak buat apa pun kan. Tapi sebab apa? Sebab tak tahu. Tak ada jawapan. Saya dulu buat contoh. Kalau orang kita pergi dalam hutan, jumpa orang asli. Sekolah tak pernah pergi. Universiti tak pernah pergi. Pakai cawatnya. Lepas pada tu kita main, kita bawa laptop kita buka. Tu dia buka, dia main. Dia masuk sana, dia buat perisian sana, dia buat grafik. Dia lebih pandai daripada kita kan. Kita kata, hang ni mesti pergi sekolah lah. Dia kata, tak, dia ni tak pernah pergi sekolah. Dia ni duduk kau ni, baca tak pergi. Macam mana pandai? Dia kata, tak, saya tak pernah belajar benda ni. Ni boleh buat lebih pada aku ni. Aku 5 tahun universiti belajar grafik tak setahun ni. Buat dengan lukisan, dengan apa. Lah kali kita tanya ke orang kita, aku ingat dia ni kena rasuk hantu, ingat. Hantu ni hantu hak benar main komputer. Sebab apa? Sebab akal tak boleh fikir. Orang Arab tak boleh nak fikir. Macam mana Muhammad tiba-tiba mari surah-surah yang ajaib kat kita. Jadi dia kata, hadha sihrun mubin. Ini sihir yang nyata. Sebab apa sihir yang nyata? Tak tahu. Melainkan sihir ni amrun khariq lil'ada biwasitati syaitan. Benda yang luar biasa yang dengan pertolongan setan. Syaitan. Pasal logik tak boleh pergi dah. Sebab tu dia kata Quran sihir. Hadirin dan hadirat, Allah hantar Nabi ni dia ummi, dia tak boleh baca. Supaya orang tak habang kata Nabi ni duk pergi belajar kat Buhaira ke apa ni, malam-malam belajar main, dia duk tulis kitab sendiri, lepas tu dia duk simpan di rumah dia, lepas tu dia main habang kat kita. Yang ni tak boleh, dia tak boleh baca. Kita, Allah kata, alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurat wal Injil, yang mereka itu dapati Nabi ni nama dia ditulis di sisi mereka di dalam Taurat dan Injil. Yahudi ni dia kenal Nabi. Sebab tu dia lebih kenal lagi, tapi hak paling lawan Nabi siapa? Yahudi. Sebab tu ilmu saja tak cukup, dia kena hidayah. Hak tak kenal Nabi, pergi ikut Nabi. Dia tengok dia tak betul. Quran kata, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tu kenal Muhammad ni macam mana dia kenal anak-anak depa sendiri. Wa inna fariqan minhum la yaktumuna haqqa wa hum ya'lamun. Sebahagian di kalangan mereka itu menyembunyikan kebenaran sedangkan mereka tahu. Depa duk cucuk supaya Quraisy pergi tanya soalan-soalan Zulkarnain. Tanya tentang Ashabul Kahf, tentang ruh. Quraisy bukan reti. Quraisy tak reti. Sebab itu semasa Abu Sufyan, dia tak masuk Islam lagi, dia pergi ke Rom, berniaga, Maharaja Rom dapat surat Nabi. Maharaja Rom panggil. Dia kata cari di pasar tu, siapa dia di kalangan mereka ni ada hubung kait dengan orang yang mengaku jadi Nabi ni. Hantar surat mereka aku ni. Dapat pula Abu Sufyan, pak menakan Nabi.
Abu Sufyan panggil dia main, dia takut Rom, kuasa besar, empire macam Amerika. Panggil Abu Sufyan. Suruh tak Abu Sufyan di depan. Maharaja Rom ni cerdik. Dia tak Abu Sufyan di depan, dia tak hak mana ada ikut menega dengan dia semua, tak di belakang. Dia kata, aku nak tanya dia ni. Dia tak kenal Abu Sufyan tu apa. Mula-mula dia tanya, siapa di kalangan hampa yang paling dekat, aqrabuhum nasaban? Aqrabukum nasaban. Siapa yang paling dekat keturunan dengan yang mengaku Nabi ni? Dia pun tunjuk ni, Abu Sufyan, pak menekan dia. Pak saudara dia. Abu Sufyan kata, dia kena main depan. Depan Maharaja. Bukan raja biasa, Maharaja. Duduk depan. Hal lain duduk belakang. Dia kata, aku nak tanya dia ni. Kalau dia bohong, bagi syarat kat aku, kata dia bohong. Abu Sufyan ketang lah kan. Member-member pun bukan boleh kira. Sekali politik pun tikam belakang kan. Orang politik lagi tak percaya kan. Jadi Abu Sufyan dia kata kalau tak kena malu aku nak bohong lah kan. Pasal masa tu Abu Sufyan tak lawan dengan Nabi. Masa tu masa zaman perjanjian Hudaybiyah. Banyak soalan yang saya bukan nak cerita soal, tapi banyak soalan yang dia tanya. Salah satu dia kata, akana min abai malikun? Adakah di kalangan bapak-bapak keturunan Tok Wan dia ke apa semua tu yang pernah jadi raja? Akana min abaihi malikan? Adakah di kalangan bapak-bapak dia itu yang pernah jadi raja? Dia kata, lah, tak ada. Dia ni tak ada siapa jadi raja sebelum ni. Dia keturunan kami. Maharaja Rom kata, kalau sekiranya tok dia dulu ke pak dia dulu pernah jadi raja, bolehlah aku nak agak-agak dia ni tuntut tahta dia. Rajulun yutalibu bi mulki abi. Seseorang yang menuntut kuasa pak dia. Tapi Nabi Muhammad tak ada rekod ni. Dia tak pernah nak tuntut. Kok pernah orang sebelum ni dah jadi raja besar, nak jadi raja kena mengaku jadi Nabi besar sikit. Tak ada. Ummi. Yajidunahu maktuban alladhi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil, yang ada di sisi Taurat dan Injil. Tulis dalam Taurat dan Injil. Dia baru kenal. Apa Nabi ni suruh? Ya'muruhum bil ma'ruf. Nabi suruh depa, kita semua Yahudi, Nasara, kita juga buat benda yang ma'ruf. Ma'ruf ni apa? Orang kita terjemah ni ma'ruf ni baik lah. Pasal ada terjemah dah itu kan. Ada orang nama ma'ruf, rahim ma'ruf, macam-macam ma'ruf kan. Apa maksud ma'ruf? Ma'ruf dalam bahasa Arab ni, tahu kita sebut perkataan ta'rif. Ta'rif apa maksud? Pengenalan kan. Arif nafsak, Arab kata, perkenalkan diri kamu. Orang kata, tolong ta'aruf Ustaz. Itu daripada ma'ruf, daripada arafah. Tu kita pandang uruf, yang benda yang dikenali. Ma'ruf maksud benda yang dikenali. Benda yang semua orang tahu benda ni baik. Benda baik ni orang tahu. Benda jahat ni walaupun kita bocok baik, orang tahu jahat. Ya'muruhum bil ma'ruf. Bila sebut ma'ruf kita teringat semayang. Tapi ma'ruf bukan semayang je. Suruh orang cakap baik, suruh orang derma kat orang. Ini semua ma'ruf belaka. Apa saja suruh orang senyum, ma'ruf juga. Suruh orang main masjid. Wa yanhahum 'anil munkar. Dan mengelarang mereka daripada mungkar. Mungkar kita fikir apa? Zina, minum arak. Orang Melayu dia dua tu penting. Betul lah tu. Tapi mungkar banyak lah. Riba mungkar, maki orang mungkar. Ma'ruf tadi banyak. Suruh orang bagi orang makan, ma'ruf. Belanja orang makan, ma'ruf. Mungkar, ambil duit anak yatim, rasuah lagi mungkar. Orang kita kadang-kadang dia pelik. Kalaulah ada satu orang dia kena tangkap khalwat. Salah lah kan. Tapi khalwat ni dosa dengan Tuhan lah. Teruk dia tu khalwat. Tapi kalau satu orang makan rasuah sampai puluh-puluh juta, mai pakai salam cium tangan pun ada.
Ini cerita negeri lain, kan? Di negara kita tak berlaku, negara kita semua okey. Sebab kita rasa mungkar ni, hak ni, dosa-dosa ni. Sebab tu kadang-kadang ada orang makan riba, kita tak rasa dia buat dosa. Dosa besar tu riba tu. Okey. Suruh pada yang ma'ruf, cegah daripada yang mungkar. Wa yuhillu lahumut thayyibat. Dia menghalalkan untuk mereka benda yang baik-baik. Jadi hak baik semua Tuhan halal. Tengok aja benda baik bagus halal. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan dia mengharamkan ke atas mereka khaba'ith, benda yang keji. Hak tak elok semua Nabi ni diharamkan. Arak haram. Judi haram. Kalau benda tu antara baik pun ada, buruk pun ada, dia timbang. Hak mana belah banyak. Kalau banyak belah baik, halal. Banyak belah buruk, haram. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya engkau tentang arak dan judi. Katakan dia padanya ada dosa besar, salah yang besar. Tapi ada manfaat pada manusia. Tuhan pun kata. Ada orang kata, minum arak ni bagus, padan-padan. Betul. Tak baik kata macam tu. Betul. Quran kata ada manfaat. Tapi dosanya itu lebih besar daripada manfaat. Mereka bertanya engkau tentang arak dan judi. Kata padanya ada dosa yang besar dan ada manfaat pada manusia. Tapi dosa kedua-duanya itu lebih besar daripada manfaat. Tuhan tak kata tak mak. Dia kata aku kerana boleh judi ni lah boleh buat rumah. Hang nak kata judi tak bagus. Dia kata kita. Kita kata memang ada manfaat. Tapi dosanya lebih, mudaratnya besar. Rosak jahanam masyarakat. Ini agama. Jadi mana-mana yang mudarat, khaba'ith diharamkan. Kita ambil kotak rokok, kita letak depan atas meja. Kita tengok. Yang ni khaba'ith ke thayyibat? Hak mana ada rokok tu tekan turun. Hak ni khaba'ith ke thayyibat? Hak ni hak baik-baik ke? Hak keji-keji ke hak baik-baik? Tengok di kotak tu pun teruk dah. Dengan terkeluar lidah, terkeluar engkau, boleh dia duk isap, kan? Dia kata depa kata haram tak padan. Pasal kaedah dia Nabi ni, dia yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Dia halalkan yang baik-baik, dia haramkan yang keji-keji. Ni Nabi yang Allah Subhanahu wa taala hantar. Wa yadha'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Dan dia merungkaikan daripada mereka bebanan dan rantaian ikatan yang dulu ada pada mereka. Pada apa? Pada Bani Israel. Dulu susah, tapi agama ni dia ringan. Orang kata jangan pemudah agama. Tak payah pemudah agama. Agama tu dah mudah. Ni mai bulan puasa, orang sakit dia bagi buka. Orang safar, Allah ni nak ringan. Agama yang ringan. Nabi kata, faslu baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahar. Yang beza puasa kita dengan puasa ahlul kitab, makan sahur. Pasal apa dia suruh kita makan sahur? Bukan kerana kita makan sahur Allah jadi, tak. Pasal dia nak ringankan. Dia nak ringankan kita. Dia makruhkan pula kita tak makan sahur. Dia suruh pula. Sampai makan pun Tuhan suruh ni. Kita marah anak-anak hampa ni, kita tak tahu nak makan pun kena suruh. Kan? Kalau ada anak kita macam tu kan. Kadang-kadang tak ada suruh makan dah. Tapi malas makan. Kan? Agama suruh makan. Makan ni benda, orang Melayu bak makan. Orang buka kedai makan merata, kan? Kan? Orang Melayu ni berselisih pendapat dalam semua benda, tapi tak berselisih pendapat time makan.
Panggil kenduri kelu, makanlah kita kan. Makan pun dapat pahala. Saat ni tahan makan pun dapat pahala, puasa. Makan dapat pahala. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kerana pada sahur itu ada keberkatan. Nabi suruh sahur kerana pada sahur ada keberkatan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada orang dia balong, tak mungkin sahur. Kesian. Nabi ni kesian. Nabi kata tasahharu walau bi jar'atin mimma. Bersahurlah walaupun seteguk air. Nak suruh juga tu. Takut saya ni angkat dah agak. Penyayang Tuhan ni. Ikut dia mau turun bagi payah lagi kita baru dia insaf kan. Dia suruh sahur. Ni'mas sahur mu'min at-tamar. Sebaik-baik sahur orang mukmin tamar. Pasal tamar tu kuat dalam hadis. Nabi suruh dalam hadis Abu Daud suruh makan tamar. Dan tadi tasahharu walau bi jar'atin mimma dalam riwayat Ibnu Hibban. Nabi pun tak suruh kita sahur tengah malam tu. Sampai belah hujung sahur. Takut bagi kuat sikit. Kata Aisyah, inna Bilala yu'azzin bil-lail. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulu washrabu hatta yu'azzina ibnu Ummi Maktum fa innahu la yu'azzinu hatta yatla' al-fajr. Hadis Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya Bilal azan pada waktu malam. Kamu makan dan minumlah kata Nabi sehinggalah ibnu Abdullah ibnu Ummi Maktum azan. Karena dia tak akan azan melainkan terbitnya fajar. Dalam riwayat lain Nabi kata la yaghurran, dalam riwayat Muslim, la yaghurrannakum azanul Bilal. Jangan kamu sampai terkeliru dengan azan Bilal. Yang ni pada zaman Nabi ada dua azan subuh ni. Masjid ni berapa kali? Dua kan? Hak azan hak pertama tu subuh. Sebelum masuk subuh, pada zaman Nabi, Bilal azan. Lepas Bilal azan, saat ni masuk subuh, Abdullah ibnu Ummi Maktum. Satu lelaki yang buta mata dia. Yang mana kita baca, Abasa wa tawalla. Tu surah tu kaitan dengan dia. Sebab dia datang kat Nabi, dia dalam keadaan, dia memang buta lah. Nabi duduk bersembang dengan pembesar Quraisy, dia mai cakap kat Nabi. Jadi Nabi muka masam. Sebab kacau sikitlah majlis. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Bermasam muka dan berpaling ketika ja'ahul a'ma, ketika datang kepadanya orang buta. Pasal apa? Nabi duk cakap ni dengan semua ni datuk-datuk ni. Besar ni, dia mai tak nampak. Ya Muhammad, alimni ma, ya Rasulullah, alimni ma 'allamaka Allah. Wahai Rasulullah, ajarlah aku apa yang Allah ajarmu. Kacau sikitlah. Nabi masam muka Nabi sikit. Macam kacau sikitlah. Bukan kerana Nabi nak jawatan, tapi memang kacau sikitlah. Dia buta, dia bukan nampak. Dia tak nampak. Tapi Allah nampak, Allah tak suka. Allah turunkan surah itu, tegur nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaruhu fatanfa'uhu dhikra. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talaha. Kata. Adapun orang yang datang kepada kamu bersungguh-sungguh, amma man istaghna, adapun orang yang merasa diri dia cukup, halayan mereka. Tidak menjadi salah pada kau kalau mereka pun tak mau petunjuk. Tuhan kata. Allah tu kata, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Kau tahu apa Muhammad? Mudah-mudahan barangkali dia nak bersihkan diri dia, ataupun dia diberi peringatan, maka peringatan memberi manfaat kepadanya. Orang hak Quraisy yang hak sombong-sombong tu, kau layan mereka, kalau dia tak mau beriman pun sudah. Macam tu ayat Tuhan. Lebih kurang. Wa ma 'alaika alla yazakka. Kau tak salah pun kalau mereka tak beriman. Amma man ja'aka yas'a. Adapun orang yang datang kepadamu dalam keadaan sungguh-sungguh, kau pun tak tahu dengan dia.
Kalla. Sama sekali jangan buat perangai ni. Kata Syekh Qutb, dalam Quran Tuhan tak pernah bagi kalla kat Nabi dia. Melainkan kes orang buta ni. Dia tak nampak. Tu nak kata Quran tu, Allah yang turun. Kalau Quran Nabi yang buat, dia tak buatlah surah yang kena kat dia. Betul tak? Semua mesti buat yang okey punya lah. Surah ni tak boleh makan tuan macam ni. Kan? Tapi pasal apa? Sebab surah ni daripada Allah Azza wa Jal. Nabi kena baca jugalah. Abdullah Ibn Maktum, dia bukan pihak abang korang kata Nabi masa muka kat aku mentang-mentang aku buta. Dia mana nak nampak masa muka? Kan? Nabi SAW kata, sesungguhnya Bilal azan pada waktu malam. Kamu makanlah dan minumlah sampai Abdullah Ibn Ummi Maktum azan. Maksud, kerana dia tidak akan azan, melainkan masuknya waktu subuh. Nak ceritanya, Allah Ta'ala bagi agama ni mudah lah. Dia meringankan kepada kita. Dalam banyak bab lah. Makan, minum, sembelih Yahudi dulu payah. Lemak tak boleh makan binatang. Banyak hukum hakam. Tuhan ringankan. Dan kita ikut Nabi yang ringan ni. Kalau nak peringan lagi, susah lah. Dah memang ringan dah. Melainkan yang jadi payah tu kita bagi jadi payah. Nabi SAW pada hari raya, Nabi tengok orang main, buat pertunjukan. Permainan. Tarian perang ni. Ramai pakai duk tengok. Aisyah pun tengok tak dagu sini. Ramai orang duk tengok tak dagu tebau Nabi. Yang nu tengok ramai. Lepas tu banyak orang buat pertunjukan. Nabi tengok. Dalam riwayat Ahmad, Nabi kata, likai ta'lamal yahud anna fi dinina fushah. Supaya orang Yahudi tahu bahawasanya agama kita ni dia luas. Wa inni bu'istu bil hanifiyati samhah. Aku ini dibangkitkan dengan satu agama yang lurus dan sangat pemaaf. Inilah agama kita. Semayang musafir dia bagi qasar. Puasa musafir dia bagi buka. Tapi kena gantilah. Banyak benda. Maka di atas sifat agama inilah kita hidup. Yang mana tak boleh orang kata aku ni macam mana nak pegang agama mudah lagi susah. Tuhan telah mudahkan agama ni. Wallahu ta'ala alam. Saya buka pada soal jawab insyaAllah. Ada siapa yang soal? Ada soalan? Ya. Bulan puasa dan kelebihan Ismail Tarawih. Adakah hadis-hadis yang dicontoh yang sahih? Ismail Tarawih. Solat Tarawih secara umumnya adalah solat yang diamalkan oleh baginda Nabi SAW. Dalam hadis Nabi kata, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang mendirikan Ramadan, dirikan Ramadan, sebab tu kita panggil semayang tu qiyamu Ramadan. Mendirikan Ramadan. Siapa yang dirikan Ramadan, iman dan mengharapkan pahala daripada Allah Ta'ala, maka diampunkan dosanya. Adapun ada hadis yang menyebut fadilat malam pertama, kedua, ketiga, itu semua sama sekali tidak sahih dan tidak berasal daripada mana-mana kitab hadis yang boleh dipegang. Mungkin rekaan orang kita dia buat, tapi tidak ada bukti daripada mana-mana hadis. Bahkan dalam rekaan tu merepet pula. Dia kata pada malam tertentu pahalanya seperti Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Wih, hebatlah sembahyang tarawih sampai kita pahala macam Nabi Allah Ibrahim. Mai 2 tahun 2 kali Nabi Allah Ibrahim, 3 tahun 3 kali Nabi Allah Ibrahim. Kalau Nabi Allah Ibrahim pun masuk syurga, kita tentu dah tak masuk neraka dah, kita 3 kali dah. Kan? Ini tak mungkin hadis yang macam ni jadi hadis yang sahih. Ini soalan ni. Pada bulan Ramadan Al-Quran diturunkan. Apa yang dimaksudkan Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, sedangkan ayat Quran diturunkan secara berperingkat, dijilidkan pada zaman sahabat. Okey, Al-Quran diturunkan bila?
Pada inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami telah menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ni bila kita disuruh cari malam Lailatul Qadar? Faltamisu, kita kan? Kita disuruh cari bila malam Lailatul Qadar? 10 yang terakhir lah kan? Tapi nuzul Quran kita berapa bulan tau? Oh, yang tu kita ni sweet. Nuzul Quran 17. Tapi kita habang kata Lailatul Qadar 10 yang akhir. Quran kata Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Maka majoriti para ulama berpendapat dia Quran ni dia mesti berada pada 10 yang akhir lah turun dia tu. 21 ke, ada 23, sebahagian ada riwayat Imam Musnad Ahmad sebut 24 dan macam, tapi 10 yang akhir. Apa maksud turunnya Quran, nuzul Quran? Sedangkan Quran ni dia bukan turun kita tengok turun dia banyak kali. Para ulama menafsirkan maksud nuzul ini, kata mereka ialah nuzul Quran bermaksud ada dua maksud. Pertama, turunnya Quran daripada Baitul Izzah ke sama'id dunia, ke langit dunia. Maksudnya dibawa sana, Quran tu dah ada di sisi Tuhan. Sekali kita tanya pula, macam mana Quran ada siap-siap dah? Sedangkan hak mereka duk tanya ni, Nabi ni berlaku kemudian. Kan, kita akan fikir kan? Quraisy cabar baru Quran turun. Dia turun kadang-kadang sebagian tu berdasarkan isu yang berlaku tu. Macam mana Quran dah ada siap-siap dah? Kita kena tahu Quran ni di sisi Allah. Allah ni mengetahui yang terdahulu dan yang akan datang. Kalau Tuhan pun tak tahu apa nak berlaku ke depan, dia lebih kurang kita lah. Mana boleh Allah ni, sebab tu alimul ghaibi wasyahadah. Allah Ta'ala tahu yang gaib dan yang syahadah. Allah Ta'ala tu tahu kan apa yang ma tubduna wa ma kuntum taktumun, apa yang kamu zahirkan dan apa yang kamu sembunyikan, Tuhan tahu. Jadi dia turun itulah dikatakan turun. Sebahagian para ulama menafsirkan kali pertama turun maksudnya, yakni dia turun kali pertama tu pada Nabi SAW di Gua Hira tu, mereka tafsirkan sebagai turun pada bulan Ramadan. Yang penting dia memang turun pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan yang mana diturunkan padanya Quran. Itu maksudnya. Tolong tentang membaca surah Yasin beramai-ramai oleh kaum ibu antara 20-40 orang. Apabila ada jemputan kenduri, kesyukuran dan kenduri hendak menunaikan haji dan umrah, apakah boleh teman sebaliknya? Agama ni dia tak boleh ikut mufti. Agama pun tak boleh ikut tok imam. Agama ni tak boleh juga ikut menteri. Juga ustaz ke tok syekh agama tak boleh. Agama ni nak ikut siapa? Agama ni ikut Nabi. Pasal jadi pi mufti 30 kali pun bukan ada wahyu turun ke dia. Mufti ni orang lantik. Ustaz tu imam pun orang lantik. Itu yang dok seriau dia kata nanti tu imam kena pecat ke mana? Menunjukkan kena lantik. Nabi tak pernah kena pecat. Kan? Mufti boleh kena pecat. Kan? Menteri pun nak kena pecat. Rasul tak boleh kena pecat. Pasal Allah tahu yang dia lantik. Lantik-lantik tak jadi ada ni, lantik orang lain. Tu kita. Tuhan taklah macam tu. Jadi yang kita kena ikut ni, yang confirm dah, takkan salah. Siapa dia? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cumanya Nabi ni, orang jadi mufti ke siapa di zaman ni ke apa, dia tak pernah jumpa kok satu orang mahabang kata Allah. Kemarin dia duduk sembang dengan Nabi. Dah merepek semualah. Tapi yang jumpa Nabi ni siapa? Sahabat. Jadi bila kita tak jumpa Nabi, macam mana kita nak tahu apa yang Nabi buat, apa yang Nabi tak buat? Dalam agama ni, makan nasi tak apa. Sebelum Nabi mai pun orang makan nasi lah. Betul tak? Macam mana nak buat rumah? Sebelum Nabi mai pun orang buat rumah, Tuhan tak bersalah yang tu.
Tapi nak semayang, yang ni orang tak buat, melainkan Nabi kena ajak. Nak puasa, yang ni tak boleh buat, melainkan Nabi kena ajak. Nak baca, nak berzikir, yang ni Nabi nak kena ajak. Kalau sendiri buat, dia tak boleh. Tok Syami Buddha, kepala lincin, baju kuning, tak pakai baju dalam ni, hebat juga nampak. Macam khusyuk ya. Tapi zikir dia tak kira lah di sisi kita. Sebab zikir dia mungkin panjang daripada pagi sampai petang. Tapi zikir tu Nabi tak ajar. Itu beza dia. Kau nak kata dia ikhlas bukan ambil elang tu. Gaji pun tak ada. Makan pun buah limau ya. Oh, kita malam ni ada juga daging-daging kan lauk bak tu kan. Ha? Tapi tak boleh. Dia nak kena dia tadi alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Kena ikut Nabi tu, bukan syok-syok lah. Jadi nak ikut ni, saya tak tengok Nabi ni. Yang ada, oleh kerana kita tak tengok, yang ada kat kita apa dia? Riwayat-riwayat hadis yang cerita apa yang Nabi ni buat. Kalau nak patah balik dah soalan ni balik, ada tak riwayat Nabi nak pergi Mekah, sahabat duk baca Yasin? Tak ada. Tu nak cerita? Tu dia buat, dia bukan Nabi. Tapi saya teringin nak ikut mereka, ikut Nabi je kot. Tapi mereka hukum apa? Biar pergi, kita tak mau cerita panjang lah. Biar dia dengan Tuhan lah. Mungkin dia tak tahu, mungkin dia tak faham. Tuhan maha pengampun, kan? Nak kata orang tu salah nak masuk, tak boleh lah juga. Mungkin dia tak faham, orang tak habaq lagi kat dia, orang tak jelas kan. Banyak kemungkinan untuk Tuhan mengampuni orang. Tapi kalau orang tanya, Tuhan suruh ikut Nabi. Nabi pernah pergi Mekah tak? Dia bertanya, Nabi pernah pergi Mekah tak? Daripada Madinah tu dia pernah pergi Mekah tak buat haji? Mereka fikir Nabi pernah pergi haji ke? Satu tabung haji tak ada lagi kan? Nabi pernah pergi haji tak? Pernah. Ada tak riwayat Nabi nak pergi haji, sahabat-sahabat lain pakai duk baca Yasin ya? Tak ada. Lepas tu Nabi tak ada. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, mereka pernah pergi tak Mekah? Pernah pergi. Ada tak apa-apa riwayat Nabi Mekah pakai duk baca Yasin? Tak ada. Ikut mereka kot. Tak saya ikut mufti, ikut mereka. Sebab khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia pada zaman aku, kemudian mereka yang selepas daripada itu dan selepas daripada itu. Tuhan kata fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Kalau kamu beriman, kalau mereka tu beriman sama seperti kamu semua tu Nabi dengan sahabat beriman, mereka dapat petunjuk. Kalau mereka berpaling, mereka lah yang berpecah. So ikut Nabi. Ikut Nabi. Hak Nabi tak buat. Habis tu kalau dah tak baca tu nak yang hak Nabi amal ni banyak lagi. Zikir-zikir Nabi ni tak habis lagi nak baca ni. Cuma kita tak pergi belajar, kan? Jadi ikut yang tu lah. Kita perdalam pun jadi masalah. Kita habaq tu. Lepas tu sekali dia tanya pula surah lain. Macam tu lah juga jawapan dia. Oh ni. Boleh tak diceritakan tanda-tanda malam Lailatul Qadar? Nanti sampai bulan puasa ni kita tengok tajuk ni. Lailatul Qadar ni tak ada lah tanda-tanda macam orang Melayu kata pokok tunduk, sidai-sidai baju, tengok-tengok tu dia duduk tapi tu teriak tu. Rupanya malam tadi Lailatul Qadar. Hak tu angin tiup lah kot kan. Tapi dalam banyak riwayat salaf dan juga sebahagian riwayat Aisyah radhiyallahu anha, dia cerita tentang malam yang tenang. Dia cerita tentang pagi itu matahari dia tidak terlalu tajam. Yang tu ada diceritakan. Hadis siapa yang gembira dengan kedatangan Ramadan maka dia tak akan masuk neraka. Tidak ada hadis yang sahih dalam hal tu. Ada radio sebut tidak ada boleh.
Apa maksud ta'adda ulul amri? Contoh mufti keluar arahan buat solat tarawih 20 rakaat di masjid dan surau. Kita tak pernah ada arahan tu. Kalau jemaah engkar arahan tu, adakah berdosa? Atau hari ini ada orang sebut pasal 20 rakaat. Kita diperlih, kalau tanya saya, kita tidak ada satu arahan tak boleh buat 20 rakaat, tak ada. Siapa nak buat, dia boleh buat. Cuma hak biasanya masjid buat 8 dan kita menggalakkan 8 itu di atas beberapa keadaan lah. Salah satunya ialah kerana lama berapa lama ni? Biar. Salah satunya kerana sebahagian riwayat menunjukkan Nabi ni tak lebih dari 11 rakaat yang ditarjihkan oleh sebahagian daripada kalangan kita. Tapi itu juga tidak menghalang untuk orang buat 20. Kerana semayang malam ni salatul lail masna. Semayang malam ni dua-dua. Apabila kita bimbang masuk subuh, Nabi suruh witir. Jadi boleh. Cumanya kita buat 8 tu disebabkan kerana kita tak mau gelojoh, supaya buat dengan tenang dan elok. Tapi kalaulah ada masjid tu imam buat 20 dan dia baca elok dan makmum pun no complain, dia ikut, tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Ia tidak melanggar apa-apa arahan dalam hal ini. Kerana kita tak, kerana benda ni luas dalam agama. Ulama-ulama khilaf bincang berapa, sampai ada yang sebut 30 lebih. Tidak menjadi masalah. Jadi kalau nak buat 8 pun tak apa, nak buat 20. Semua jangan duk pergi berkelahi 8 dengan 20. Tapi kalau tu imam dah putus nak buat 8, kita makmum 8 lah. Duk gaduh tu imam aku nak 20. 20 macam cari masjid yang 20 lah. Pasal tu imam dia mentakbir bagi masjid tu. Dia takbir bagi masjid tu. Lepas tu main habang pejabat mufti dia pun buat 20. Salah? Tak salah. Tidak salah. Buat 20 itu tidak salah. Cuma buat elok-elok. Cuma perlukah sallallahu alaihi tak perlu. Semayang macam mana Nabi semayang dengan para sahabat. Semayang macam sahabat. Semayang lah. Tarawih maksudnya dia rehat, bukan duduk gopoh, tak, dan bagi salam bangkit dah. Tak boleh lah. Ada negeri arah orang buat 20. Yang tu jadi pelik balik kata longgar sikit kan. Orang ni, kalau kita ni macam-macam. Tak tahulah sebahagian negeri ni. Ada orang tertentu, besar tertentu, arah mesti 20. Kalaulah dia arah supaya dia semayang 5 waktu kan lagi bagus. Ni sebenarnya sunat saja. Ada orang bukan, dia pegang kepada 8. Kerana Ummu Salamah riwayat bahawasanya Nabi ni tak pernah lebih, sama ada pada Ramadan ataupun luar daripada Ramadan, lebih daripada 11 rakaat ataupun 13 rakaat. Jadi ada kalangan ulama yang pegang hal itu. Bahkan mereka melihat, mentarjihkan apa yang Omar suruh kepada Ubay bin Ka'ab untuk jadi imam itu sebenarnya 11. Dan riwayat yang 20 itu dianggap oleh mereka syaz. Kerana masalah periwayatan Yazid bin Khasifah dalam masalah itu. Rawi ini dianggap bila dia bertentangan dengan rawi yang lebih kuat, dia tidak diterima. Bukan rawi itu tak terima, riwayat itu dianggap lemah. Okey, tak apa. Tak ada orang buat 20, tak apa lah. Tapi nak arah orang buat 8, bangkit buat 20. Sedangkan yang subuh pun kita tak pergi sampai 100, orang dah buat 8. Kadang-kadang dia balik pada kerja, 8 je dia boleh lah. Ini 8 tak boleh pula kena 20. Kalau buat 8, tu ada satu yang nak berdebat dengan saya lari tu. Dia kata kalau tak buat 8 tak jadi. Allahu Akbar. Sampai macam tu kita. Orang buat alhamdulillah. Ada soalan? Ya. Sedang. Kita maklum yang
takdir kita ni telah ditulis sejak lahir hingga zaman dia. Jadi bagaimana kita nak beri kemenangan untuk orang yang keliru dengan dia sangka orang yang walaupun tak pernah beribadat, kalau dah ditulis masuk surga, dia tak akan masuk surga. Dengarlah soalan. Soalan ni penting. Soalan ni tak bodoh. Ramai orang tanya. Soalan dia, kita ni takdir dah ditulis dah masuk syurga neraka, bila ibadat macam mana lagi? Kan? Tapi kat kawan kita kata hang ni main dalam masjid. Aku ni dia tulis Lauh Mahfuz dah jenis tak pergi masjid. Dia nampak kita. Macam mana? Habis tu kalau dah tulis Lauh Mahfuz, buat apa kita nak panggil hayya 'alas salah? Memang dia dah tertulis tak main. Kenapa Tuhan tu kata ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, kan, serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Sebab nak seru dia memang dah tertulis, dia tak mau. Ini ramai orang salah dalam menafsirkan hadis, kan, yang hadis Nabi kata Allah Ta'ala ni, balik yang saya sebut tadi, nak memudah bagi faham lah. Tuhan ni dia mengetahui yang terdahulu dan yang akan datang. Sebab kena dengar elok-elok baru boleh faham dah ni. Sebab Allah ni dia yang menciptakan masa. Sebab tu orang kata aku tak ada masa. Manusia mesti ada masa. Yang tak ada masa siapa? Allah lah. Dia tak perlu masa. Kerana dia yang mencipta masa. Kita tak boleh fikir macam mana. Zat Tuhan tu tak terikat dengan masa. Sebab tu dia bersumpah dengan masa. Wal asr. Apa? Demi waktu. Wal fajr. Apa dah? Demi waktu fajar. Wal duha. Demi waktu. Wal lail. Demi waktu malam. Sebab apa? Kita boleh tak bersumpah dengan masa? Tak boleh. Pasal masa makhluk. Kita hanya boleh sumpah dengan Tuhan. Pasal apa Tuhan boleh sumpah dengan masa? Dia Tuhan. Masa makhluk dia. Dia tak terikat dengan masa. Dia tahu masa semua sama je di sisi Allah. Dia boleh ambil kita lah ni dia boleh bubuh kita pada zaman hak nak main. Sebab tu mungkin kita kata macam mana Nabi pergi Isra' Mi'raj, nampak syurga dengan neraka, orang dalam syurga mana ada lagi. Kiamat tak berlaku lagi, tak timbang lagi siapa nak masuk syurga neraka. Dia ambil ni, dia pergi bubuh dalam masa yang depan. Sebab tu kita tengok satu orang, kan, dia duduk, dia sakit 5 tahun, dia rasa macam mungkin 15 tahun. Ada orang sakit 5 tahun, dia rasa mungkin macam setahun. Allah memanjang dan memendekkan masa. Sebab tu salah satu tanda kiamat, wa yataqarrabuz zaman, zaman menjadi pendek, menjadi dekat. Dia panggil time accelerated, is accelerated, time is shortened. Masa jadi pendek. Macam mana masa jadi pendek? Dulu orang dulu nak tafsir tak erti. Bukan tak pengalaman. Dia kata mungkin kot ada kapal terbang jadi pendek. Dulu orang nak pergi Kuala Lumpur 7 jam lah pergi 45 minit. Bukan maksud tu masa pendek betul lah. Cuba tanya orang tua-tua. Dulu Jumaat ke Jumaat lambat nak sampai. Lah tak dan. Orang rasa kemarin dulu Jumaat dah. Baru je puasa Ramadan. Masuk pula dah Ramadan. Itu tanda-tanda kiamat. Tuhan pendekkan, dia dekatkan masa. Pasal masa dia punya. Sebab itu masa 20 tahun orang ni dengan 20 tahun orang lain mungkin tak sama. 20 tahun orang ni mungkin macam 60 tahun. 20 tahun dia ni mungkin macam 15 tahun. Imam Nawawi umur dia 40 tahun lebih lah. Tapi dia buat kitab macam dengan hidup berpuluh-puluh tahun. Ada profesor mati tahun sampai 70 tahun. Kitab 2 biji tu kan. Sebab Tuhan menguasai masa. Oleh kerana Tuhan menguasai masa, dia mencipta masa. Tuhan tahu tak apa yang nak berlaku masa depan? Tahu? Tak ada beza masa lepas dengan masa depan dengan Tuhan. Sebab tu Tuhan alimul ghaibi wasyahadah. Huwal awwalu wal akhir. Tuhan yang awal dan yang akhir. Dia duduk situ ya. Tak ada kata dia duduk sana. Dia awal pun dia, akhir pun dia.
Pasal dia tak terikat dengan masa. Okey. Jadi Tuhan tahu tak kita nak masuk syurga ke neraka masa dia cipta, masa kita lahir tu? Tahu tak? Tahu. Kalau Tuhan pun aku tak tahu budak ni nak pergi belah mana. Itu bukan Tuhan lah. Cumanya pengetahuan adakah satu paksaan? Tak. Nak buat Tuhan masalul a'la, tak boleh dibandingkan, tapi nak pergi faham. Saya selalu buat contoh yang sama. Rosak kata cikgu supaya senarai berapa orang boleh dapat A, tak kisah. Ni apa nama street A dalam kelas cikgu bagi 5 orang nama. Ni 5 ni semua full A nya. Straight A. Paisa semua. Memang semua A. Seorang budak tu komplain. Saya sebenarnya patut dapat straight A, tapi cikgu tak senaraikan begitu. Cikgu bukan paksa, cikgu jangka. Sebab cikgu tengok kepada perusahaan balok ke rajin kan. Cikgu tengok kan. Lalu dia buat. Allah dia tak jangka, ilmu yang yakin. Macam tu lah. Kita dengar radio kata hujan dijangka turun renyai-renyai petang ni. Kita kata tak guna dia jangka ni. Apa radio ni? Kita nak pergi mancing yang dia bagi hujan renyai-renyai. Dia bukan bagi hujan, dia bagi tahu. Dia tahu benda yang nak. Bukan dia paksa hujan turun. Allah Azza wa Jal dia tidak memaksa kita jadi jahat. Tapi dia tahu tak siapa masuk neraka dan syurga? Dia tahu. Tapi dia bagi kat kita hidup. Adil dia. Supaya kita nikmati hidup. Kalau dia tak bagi kita lahir-lahir ambil buah neraka pun takkan salah. Tapi dia tak buat yang tu. Jadi itu yang dikatakan Tuhan telah tahu. Telah ditulis itu bukan dipaksa. Semuanya tertulis di sisi Tuhan. Bukan dipaksa. Kerana Tuhan itu tidak silap. Tentang faham maksud saya? Jadi kita kata Tuhan dah paksa aku dah, itu Jabariyah. Kita Tuhan memberi. Cuma ada benda yang kita terpaksa, tak boleh. Kita lahirlah orang Melayu, yang tu kita tak pilih. Aku tu pun tak suka lah dilahirkan di Malaysia ni. Tak ada pilihan. Yang tu kita tak ada pilihan. Kenapa tidak aku lahir di Australia ke, aku lahir di Eropah ke, misalnya kan. Tak ada pilihan. Kan? Kita lahir-lahir hidung kita gelap sikit kulit kita. Pergi kelas tengok orang lain muka cerah. Yang tu tak ada pilihan. Kita bawa kereta elok betul punya bawa. Kereta lain tibai kereta kita mati. Kita duduk dalam rumah kita betul-betul ya, tak buat salah apa. Ribut mai kuat, masuk timpa kita mati. Semua benda yang kita tak ada pilihan, Tuhan tak akan salahkan kita sama sekali. Itu kita kena faham. Hang dihukum sebab kulit hitam, itu tak mungkin. Kita tak pilih kulit hitam. Hang menjadi hina sebab hang bangsa Melayu, tak mungkin. Sebab itu kita tak boleh hina bangsa lain juga. Hang dihukum sebab mana? Ribut timpa hang, tak boleh. Yang tu bukan pilihan. Bahkan benda yang bukan pilihan kita, kena kat kita derita, penyakit ke apa ke, Tuhan bagi pahala pula kat kita. Dan dia mungkin masukkan kita dalam syurga disebabkan penderitaan dalam perkara yang kita tak pilih tu. Rahmat dia. Maha rahmat Tuhan ni. Dia tak jadikan sia-sia. Jangan takutlah. Kok aku bimbang, kok khairat esok kok tak betul timbangan kau kan. Tak mungkin. Setengah orang dia buat macam tu kan. Tapi tak perlu dengan orang dia. Apa katamu pada mayat ini? Nah, dengar kan? Kan? Apa kata kamu pada mayat ini? Baik. Padahal kita tahu dia cukup hantunya. Kok malaikat macam mana kata hantu dia baik ni daripada abang ni. Dia tak mungkin catatan tu silap. Bukan maksud Nabi yang tu. Maksud Nabi suruh orang betul-betul kalau satu orang baik mati. Allah matilah kawan kita tu. Masya Allah. Dia ni kaki masjid dia ni bagus dia ni. Semua orang tu cakap tentang baik kan dia. Kan? Yang tu yang Nabi maksudkan. Fa'athnaitum alaihi bil khairi
wajabat lahul jannah. Bila siapa yang mati kamu puji dengan kebaikan, wajib dia masuk syurga. Puji hak betul lah, bukan puji hak main-main ni. Tentu. Wallahu a'lam. Boleh lagi ke satu soalan, Tok Imam? Kan dah sejuk ke apa? Ya. Niat puasa 30 hari. Dia ada kaulan mazhab Malik, tapi saya nak sebut dulu tentang niat ni. Niat ni apa? Niat ni azam, kita nak buat sesuatu. Azam yang putus jazam. Kita nak buat sesuatu. Member kita main-main kat kita, di rumah kita dah nampak dah main kita. Kalau ketekuk dia luku pula kita. Duk nampak dia angkat tangan pun luku. Dia tak minta maaf, aku luku tanpa niat. Macam mana luku tanpa niat? Tadi yang duduk sana elok ramai, luku pula aku, orang kata tanpa niat. Kalau aku dah niat, mesti aku sebut. Sengaja aku nak luku hang kerana aku geram. Aku tak sebut, kan tak? Adakah dia dianggap luku tanpa niat ataupun luku dengan niat? Ya. Satu orang bawa parang pergi serang jiran dia sebelah, kejar jiran dia, lepas tu parang kawan tu sampai cedera ataupun mati. Bolehkah hakim kata saya sebenarnya membunuh tanpa niat? Siapa tanpa niat yang kejar dia dengan parang? Kalau saya niat, tentu saya kata saya nak bunuh dia kena geram. Saya tak kata dia tak. Maka setengah orang dikeliru tentang maksud ni. Tadi saya nak pergi situ. Sehingga dalam semayang, dia duduk daripada rumah dia, main masjid, ambil wudu, masuk dalam sah menghadap kiblat, dia duduk takbir, dia kata tak niat lagi. Kalau hang tak niat, hang tak sampai ke masjid ni. Kalau hang tak niat, hang tak duduk dalam sah tu. Kalau hang tak niat, hang tak menghadap kiblat. Dan kalau hang tak niat, hang tak angkatlah tangan untuk bertakbir. Dia tak faham, dia ingat niat tu mengatur perkataan di dalam minda. Kita makan ada niat tak? Ada. Tuan-tuan tengok nyamuk gigit. Nyamuk tampak mati nyamuk. Allah minta maaf nyamuk. Bunuh tanpa niat. Okey. Bila kita duduk puasa, kita katalah besok kita bangkit sahur. Bila kita bangkit sahur, kenapa kita bangkit sahur? Pasal kita nak puasa. Sebelum ni mana pernah kita duduk makan tengah pukul 5 pagi ni. Orang Melayu dulu dia pelik sikit kalau orang tak tahu kan. Hai, makan pagi ni hang Cina, dia kata. Dulu kan dia ingat pasal orang Melayu ni makan pagi sangat, dia tak makan. Tapi tak apalah. Dia bukan kebiasaan dia. Kebiasaan dia makan pagi. Dia makan tu kerana dia sahur lah. Tentulah dia bangun tu kerana dia niat nak puasa. Lepas tu dia nak tidur, mak dia tanya, ni niat lagi? Jadi mak dia pun bagi dia keliru balik kan. Kalau dia tak niat, dia pun tak bangkit makan tadi ni. Niat tu maksud azam nak berpuasa. Okey. Kalau lah yang tak niat dia macam ni, aku memang tak mau puasa lah besok. Tiba-tiba main-main besok, member duk kutuk, hang tak puasa, orang yang puasa tak apalah aku puasa. Puasa dia tak kira. Bagi puasa wajib Ramadan. Sebab dia mesti berniat pada malamnya. Dia tidur dalam, maksudnya malamnya dia berniat. Itu maksud dia. Faham tak? Okey. Di kalangan para fuqaha ada yang menyebut, oleh kerana takut kalau satu orang dia memang tahun ni aku memang hang puasa tahun ni. Aku tengoklah apa hari yang aku rajin. Dia tu mungkin dah masalah. Kok tiba-tiba besok-besok pagi pipi kerja, hang makan dalam tadi tak makan esok. Tak makan esok. Tuan tak mau puasa ni. Hang puasa. Puasa tak baik, orang tak puasa. Malam tadi aku dengar ustaz tu tak puasa, motong dosa besar. Okeylah aku puasa. Dia ni tak niat. Faham maksud saya? Tapi kalau kita semua ni, memang kita masuk Ramadan, kita memang azam nak puasa memang. Sampai habis ya. Melainkan kalau kita sakit, kita apa tu cerita. Kemudian, tapi dasarnya kita puasa. Berarti memang kita memang menyimpan niat untuk puasa sepanjang sebulan.
Tak timbul. Macam mana nak niat 30 hari? Tak perlu. Memang kita tak puasa. Niat tu azam tu lah. Semua hak ada ni memang duk niat dah. Melainkan hak memang tak duk try pun nak try puasa. Hak tu dia mungkin. Jadi tak timbul. Jadi melainkan hal ni timbul bagi orang yang dia tak puasa sebelum ni. Main-main pagi-pagi dia, malam tak puasa, malam tadi dia walaupun member dia ni, dia tak niat langsung, dia makan, member dia kejut makan tengah malam, dia puasa, makan lah, sahur. Tapi dia tak niat puasa. Pasal dia memang tak mahu puasa. Pagi lepas duduk pas subuh, member duduk sembang, cerita tengah apa. Jadi, berdosa aku tak puasa. Aku puasa hari ni. Dia tak boleh. Sebab dia tidak, maksud dia tak berazam nak puasa. Memang dia tak mahu puasa. Itu maksud dia. Jadi kalau tanya saya, adakah ada maksud niat 30 hari itu maksud fuqaha. 30 hari itu maksud kalau satu orang tu dia memang nak puasa dan sebulan. Kemudian dia bangkit tiap malam dia puasa. Katalah ada malam dia tak bangkit sok lah. Letih sangat lepas main tarawih, pejam-pejam mata, buka-buka mata, rambang subuh lah. Dia kata aku tak ada niat malam tadi. Dia dipakai dengan yang tadi ya. Azam dia memang dia nak puasa 30, dia 30 hari. Faham sudah? Wallahu taala alam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati. Itu imam bagi syarat saja, jangan lama-lama Mudah-mudahan. Terima kasih banyak tuan-tuan, saya mai bersilaturahim di sini. InsyaAllah mudah-mudahan kita jumpa lagi pada satu hari. Masjid ni besar boleh buat pelampungan sunnah ni. Parking boleh boleh lah buat ni. Tempat ambil wudu pun cukup. Bagi upah RM1 lah. Bukan janji baru terlintas. Okay. Mudah-mudahan. Terima kasih banyak Tuan Imam, kaum-kaum ibu. Sebarang ramai kan. Kira ni pun kira ramai kat ni, baru bagi tahu last minute ni kan. Terima kasih banyak kepada orang kampung ni, kepada semua jemaah, kepada kawan ibu di belakang. Saya pun tak tahu, mikrofon tak ada daripada tanya tak. InsyaAllah. Saya ni kadang-kadang jumpa orang tu, saya berteguk tu, saya memang tahu muka dia. Cuma nak kena ramai sangat saya jumpa. Kadang-kadang takut bila jumpa balik, mufti ni buat tak. Saya tahu tapi tak ingat di mana. Sebarang ramai ke, sebarang kurang ke, saya tak ingat kan. Jadi sebab tu kena habaq ni, saya di sebarang ramai tu ni jumpa. Saya ingat balik, ratus-ratus orang, ribu-ribu orang, tak nak ingat. Mudah-mudahan Tuhan rahmati kita semua insya-Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.